Betul lah? Ayat yang ke-29. So insyaAllah bahagian ini ayat 29 hingga ayat yang ke-31 insyaAllah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. Baik. Jadi 3 ayat ringkas saja di sini. Allah Azza wa Jalla menerangkan berkenaan dengan pengungkapan rahsia orang-orang munafik. Sebab itulah Allah berfirman, am hasibal ladzina fi qulubihim marad. Allah sifatkan dalam Al-Quran ni orang yang hati dia berpenyakit adalah orang munafik. Fi qulubihim maradun. Ya, pada hati mereka ini punyai penyakit. Adakah orang-orang yang punyai penyakit pada hati mereka menyangka allai yakhrujallahu adghanahum, menyangka atau mengira bahawa Allah tidak akan menampakkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Okay. Baik. Jadi ini adalah peringatan bersama untuk kita semua bahawa setiap keburukan yang kita sembunyikan dalam hati kita pada suatu ketika akan diungkap, akan terungkap juga apabila Allah Ta'ala mengkehendaki. Okay. Bahaya ni, kan? Ya, betul. Sesuatu perkara yang kita sembunyikan ya, dengan tujuan keburukan dan sebagainya, Allah Ta'ala akan ungkapkan. Ya, sesuatu perkara yang kita simpan sebagai suatu isyarat ketidakikhlasan kita terhadap sesuatu akan terungkap juga. Itu kita panggil sebagai suatu sunnah alam. Maka tak akan ada sesuatu lah yang dapat kita simpan selama-lamanya dalam hati kita. Ya, dan kelak Allah Ta'ala akan buka juga. Begini. Ya. Baik. Ini berlakulah kepada orang-orang munafik. Bila dia berlaku, ingat tak? Tak ingat? Kemuncak dia apabila mereka mengisytiharkan mereka keluar daripada Islam lah. Kan? Di situ yang pernah saya sebutkan sebelum ini bahawa ramai yang menyangka bahawa munafik ini Muslim. Tak. They are not Muslim. Dia orang tak pernah menjadi seorang Muslim pun dalam hayat mereka. Tempat mereka tu lagi dahsyat daripada orang kafir. Fi darkil asfali minan nar. Dasar neraka. Ya, dasar neraka ni maksudnya confirm terbakar dalam api. Orang kafir pun ada yang masuk tak terbakar. Abu Talib seorang lah. Kan, Abu Talib seorang. Orang mukmin masuk tak terbakar tapi hangus. Ya, orang mukmin tu ketika dikeluarkan daripada neraka, dia sifat dia orang tu sifatnya disebut sebagai berbau nanah. Sebab apa dia apa? Hangus badan dia. Warna hitam tapi berbau nanah. Dia hangus. Itu orang mukmin tu yang dikeluarkan dari neraka bila waktu dia ketika tamatlah hisab seluruh orang mukmin. Ketika tamat hisab seluruh manusia. So kita pun tak tahu siapa manusia terakhir dihisab. Dia habis dihisab, orang mukmin yang dah ada dalam neraka Allah keluarkan semua. Tu pun terbakar. Tahu, memang tahu. Masa nanti dia dibawa ke syurga, dia akan digelar dengan panggilan Jahannamiyun. Walaupun kita tak tahu bahasa Arab, tapi kita boleh agaklah maknanya. Jahannamiyun tu adalah kalau orang Makkah Makiyun, orang Madinah Madaniyun, orang Denai Alam Alamiyun ke, Denai Miyun ke, ikutlah. Jadi orang Jahannam Jahannamiyun.
So mereka dipanggil dengan jahannamiyun walaupun mereka telah dimandikan dengan air nahrul haya tu daripada syurga tu, air kehidupan tu yang dia tumbuh balik. Dia dah hangus. Dah jasad dia macam nanah. Saya lupa dia punya word dalam Arab dia tu. Apa, ada satu istilah perkataan yang menyifatkan diri seseorang itu, jasad dia ni nanah belaka dah, disebabkan oleh bahang api neraka. Once masuk dalam air, hancur terus hancur. Masuk dalam nahrul hayat, tumbuh balik ke Allah kata. Tumbuh balik dengan sesempurna kejadian. Lebih sempurna lah daripada apa yang kita ada pada hari ini. Kalau kita masuk neraka lah, wal-iyazubillah. Tak kot masuk neraka. Belum datang tafsir begini takkan masuk neraka. Kan? Jadi jadi tumbuh balik. Tumbuh balik itu kena label pula jahannamiyun. Ini X banduan. Kan? Tapi Allah tegur lah. Allah kata, la, nak kata tidak. Bal haula'i utaqa'ullah. Allah tulis antara dua mata ini dengan perkataan utaqa'ullah, iaitu orang-orang yang Allah bebaskan. So Allah tak bagilah dipanggil dengan jahannamiyun, tetapi dipanggil dengan orang-orang yang dibebaskan. Ya, ini berdasarkan sumber sebuah hadis yang sahih berkaitan dengan kisah ini. Okey. Baik. Dia orang munafik, dia mana keluar? Dia kafir. Ya, dia lagi dahsyat daripada orang kafir. Fidarkil asfal, dasar neraka. Tempat permulaan api neraka tu, api ni kalau ikut dia punya logik hukum dia tu, semakin bawah tu semakin panas berbanding atas. Ujung api dengan bawah api lain. So dia orang duduk dasar dia. Ini definisi munafik di zaman Nabi, kafir. Untuk mendefinisikan munafik di zaman kita sukar. Sebab definisi munafik di zaman kita ini dia beza dengan zaman Nabi. Kalau zaman kita ni ada orang munafik? Ada juga, memang ada. Di Madinah ada. Kenapa di Madinah ada? Ingat tak hadis di mana hari di mana Dajjal pergi ke pinggir kota Madinah itu kan? Dihentakkan kaki itu tu, tarjuful Madinah tu salasa rajafat. Madinah bergegar 3 kali tu, Nabi kata keluarlah kullu kafir wa munafik. Keluarlah semua orang kafir dan munafik dari Madinah. Tapi munafik di zaman kita ini, adakah definisinya sama, iaitu mereka yang kufur atau tidak? Itu berbeza. Sebab zaman sekarang ni, kalau seseorang itu tak mahu jadi Muslim, dia tak perlu pun menggambarkan dia seorang Muslim. Tak perlu. Berlakon sebagai seorang Muslim tak ada kepentingan pada hari ini. Apa penting? Tak ada apa. Kerana orang Islam pada hari ini pun dia tidak membezakan pun pada sudut hakikat dia. Orang kafir datang pun disambut. Jadi apa tujuan orang kafir nak perlu jadi seorang Muslim? Tak ada keperluan. Zaman Nabi, ya. Jadi kalaupun munafik kita sebut hari ini, orang yang Muslim, munafik dari segi sifat, mewarisi sifat kemunafikan. Itu ya. Sifat diri dia munafik, betul. Dan hidup sebagai pemimpin, sakau duit projek depan rakyat, sebut perjuangan bangsa, contoh saja, kan? Munafik tak? Munafik buat lain, cakap lain. Munafik, kan? Pakai kepiah cantik apa semua, scam orang travel umrah contoh. Kalau memang betul dia niat menyekam lah, kan? Mungkin ada orang yang dia tak niat menyekam, tetapi dia ialah pengurusan dia hancur apa semua, menyebabkan dia kerugian dan sebagainya. Tapi ada orang yang memang tujuan begitu. Jadi munafik sifat dia begitu. Okey. Jadi ada definisi yang berbeza lah kalau kita kata zaman Nabi dengan zaman kita pada hari ini. Apapun sifat kemunafikan adalah sifat yang boleh membawa seseorang kepada kekufuran. Sebab perkara yang dosa lalu kita tutupi dengan watak kita, kelak dia akan menjadi satu benda yang kita accept dalam diri kita. Orang yang mula-mula makan rasuah kali pertama, dia akan rasa benda tu rasuah dosa tau. Kali pertama dia makan. Tapi kali ke-20 dia makan. Tak dah.
Dia dah rasakan lah memang hak kita boleh ambil. Sampai ke tahap macam tu lah. Apa sebab dia? Kerana orang kata alah dengan suatu kebiasaan walaupun benda itu berbentuk dosa. Okey. Baik. Itulah macam baru kahwin lah, tak berani lawan lelaki. Lama kahwin, kan, semacam. Ada dah hari-hari bergaduh, dah hari-hari tengking, habis biasa lah, tak ada apa lah, kan. Betul. Ini sambungan daripada 2 minggu sudah. Okey. Baik. Muslimat marah terus, sebut gitu marah. Marah je muslimat ni. Walau nasya'u la arainakahum fala araftahum bisimahum. Allah cabar sebenarnya dalam ayat ni. Dan kalau kami mengkendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tanda mereka. Allah cabar, Allah ugut. Kalau nak, kami tunjuk. Agar semua orang tahu kalian munafik. Tapi benda ni memang berlaku. Ingat lagi tak saya cerita? Pernah ingat tak? Banyak kali dah saya cerita. Bila Allah zahirkan orang-orang munafik di Madinah? Yes. Spesifikkan lagi. Betul cerita perang. Bukan. Bukan perang Khandaq. Selepas tu. Ada satu perang. Satu perang Tabuk. Betul. Ada satu lagi. Perang Tabuk ada lebih kurang 80 orang munafik. Dikenal pasti di Madinah. Perang Taif jarang dengar. Nabi nak conquer bandar Taif. Nabi ajak orang Madinah yang munafik ni keluar, mereka tak mau keluar. Tapi ingat, selepas perang Taif, Islam dah mutlak menang waktu tu. Perang Taif adalah perang yang mengubah landscape Timur Tengah yang menjadikan Islam sebagai sebuah kuasa besar. Perang Taif. Jazirah Arab Peninsula, hanya ada satu kerajaan yang paling utuh, kerajaan Nabi. Itu pasca selepas Mekah jatuh, Taif jatuh ke tangan Nabi. Dan bila Islam dah sampai tahap kemenangan ni, Allah zahirkan siapa munafik. Sebab Allah tak nak mereka bersama-sama dalam kekuatan pasca kemenangan ni. So, once sahabat balik ke Madinah, sahabat dapat lihat tanda pada dahi mereka. Yes. Allah zahirkan. Itu punca yang menyebabkan akhirnya mereka keluar lari dari Madinah. Ada yang katalah wallahu alam. Jangan pegang cakap-cakap saya ni. Ini adalah hanya telahan sahaja. Dikatakan dabbatul ard keluar waktu itulah. Dan memberi tanda kepada dahi-dahi mereka ini orang yang kafir, munafik. Ini pendapat yang terpencil. Adapun majoriti pendapat menyatakan bahawa dabbatul ard dia keluar di akhir zaman, hari kiamat. Tapi orang munafik pada masa tu dia ada tanda. Dia ada tanda di dahi mereka yang akhirnya menyebabkan mereka dah tak boleh menyembunyikan lagi siapa diri mereka. Akhirnya mereka keluar meninggalkan kota Madinah, pergi duduk di wilayah ataupun daerah Musailamah Al-Kazzab, si pendusta, si pengaku Nabi itu. Jadi orang Madinah, akhirnya kota Madinah bersih daripada orang-orang munafik saat kewafatan Nabi SAW. Sebab tu mana ada orang murtad di Madinah masa Nabi wafat? Seorang tak ada. Tak ada. Murtad itu berlaku di daerah lain. Mekah pun tak ada, Taif pun tak ada. 3 wilayah ni tak berlaku sebarang fenomena murtad. Okay. Akhirnya Allah zahir. So mereka selama ni Allah dah cabar buat tak tahu. Dan Allah buat betul-betul. Betul. Kalau kita hidup ni akhirnya dicop macam tu macam mana? Datang ni ada yang kena cop, ada yang tak kena cop. Yang tak kena cop ni mukmin betul lah. Ada pun yang kena cop ni munafik rupanya. Kan? Tengok pergi kuliah tafsir rupanya. Tapi contoh. Tak adalah. Memang kita tak adalah. Ya, tapi zaman tu antara hikmah Allah buat begitu, Allah tak nak mereka menerpa kemenangan bersekali apabila Allah dah bagi kemenangan.
So, masa Allah tak bagi kemenangan, tak apalah kau nak jadi munafik. Tapi once Allah dah bagi kemenangan, kekuatan kota Madinah, Allah tak nak mereka sekali dalam tu. Macam tu. Itu berlaku banyak lah dalam organisasi, pembersihan. Dah dengar? Pembersihan dalam organisasi dan sebagainya. Nak menerpa kemenangan ni, biarlah orang-orang yang menjadi apa orang kata dalam dalam organisasi ni, kalau dia bukan bersama organisasi itu, dia apa, duri dalam daging ke apa benda ni, ingat tak istilah dia lah kan, macam tu. Jadi inilah yang berlaku kepada para sahabat. Ada soalan para munafik di zaman Nabi. Tak, lain. Dia Muslim. Sekarang ni dia Muslim. Yang dulu tu, yang kafir, yang tak pernah jadi Muslim. Yes. Zaman sekarang ni ada tak kawan-kawan yang kita katakan dia ni munafik betul? Ada juga kadang-kadang kita tengok kawan-kawan. Ada. Kawan-kawan kita kan, dalam grup-grup dakwah ni pun ada. Kan? Organisasi kuliah, mengelola kuliah, perangai dalam medsos, Allahu Rabbi. Kan? Dia Muslim. Sama sekarang ni ada tak munafik? Munafik? Ada. Ramai. Ramai. Ya. So macam mana? Dia ni. Apa tu munafik? Macam mana maksud munafik? Dia alim tapi dia munafik tu macam mana? Yang kau faham? Dia ada agama, tapi dia buat kezaliman dan kemungkaran. Berlaku. Bukan tak berlaku. Tengok ahli agama hari ni berapa ramai yang kena charge. Kes macam-macam. Malu nak sebut tapi realiti. Kan? Itu berlaku. Munafik. Tak boleh kita definisikan terus dia munafik. Kerana munafik ni ada sifat dia. Orang yang cakap tak serupa bikin, tak itu bukan munafik. Sifat munafik. Cakap dia bohong. Bagi amanah dia khianat. Buat kutipan semangat. Sekolah tak siap, kereta baru tukar setiap tahun. Saya tak ada sekolah saya tak kutip apa-apa. Kalau dia alim, tapi dia selalu suka maki hamun, mencaci. Munafik kalau itu munafik sebab apa? Salah satu sifat munafik yang Nabi sebut bila dia berbalah melampaui batas. Yes, orang yang bergaduh maki hamun apa semua itu sifat munafik. Sebab zaman Nabi nak tengok orang munafik, bila dia bergaduh berbalah dia melampaui batas. Munafik itu. Dia bukan Muslim tu. Tapi zaman tu memang dia tu bukan Muslim betul. Maknanya orang yang hidup di Madinah berlakon sebagai seorang Muslim. Hari ni tak boleh lah kalau setakat bergaduh, langgar kereta kan. Riba-riba tersondol, gaduh, melampaui batas lah sampai nak bertumbuk, bertengkar. Weh, kau ni kafir ke? Munafik Tak ada lah. Tapi dia mewarisi sifat orang munafik di zaman Nabi tu dulu, macam itulah perangai dia. Tak, munafik mutlak tak boleh lah. Dia mewarisi sifat munafik je. Sebab tu Nabi duk sebut tentang generasi kemudian ni, Nabi mention tentang ayatul munafik, tanda munafik ke mana sifat-sifat kemunafikan. Sebab sekarang ni tu saya kata nak jadi munafik atas sebab apa? Sebab apa maksud munafik? Dia kena berpura-pura menjadi Muslim. Itu munafik. Tak tahulah ada ke tidak dalam sejarah ni orang yang berpura-pura menjadi seorang Muslim dengan satu hidden agenda. Madinah. Nak curi jasad Nabi tu kan? Yes. Itu macam tu lah contoh dia. Tapi dia Yahudi. Munafik. Ya, itu sebenarnya Ustaz, nama itu yang intention dia, tunjukkan kata seorang Muslim, kita kata orang Islam dan Muslim tak dimasukkan. Dia nak bukti lah kan. Jadi dia berpakaian seperti di rumah. Oh, okey. Dia intention. Jadi
dia nak buktikan, dia kata I'm not a Muslim, yet I can step in the tanah haram. Without any azab yang kena, tak ada apa kan. Yes. Jadi bagi dia macam Itu sebenarnya orang Islam pun salah faham. Tak ada benda tu, mana ada. Yang dimaksudkan orang kafir tak boleh masuk tu adalah larangan. Larangan pemerintah. Itu maksud dia. Bukan orang kafir tak boleh masuk, terbakar ke, cair ke, raib ke, bukan. Kalau dia berpura-pura dapat title seorang Muslim, dia nak masuk, dia masuklah. Tak jadi apa. Yang maksudnya tak boleh masuk tu adalah penguatkuasaan pemerintah. Itu maksudnya. Dia dapat masuk, dia dapat pengusi lah. Dia tak boleh. Abu Jahal tu kafir duduk di Mekah. Dia berlakon nasihat Islam. Tapi dia saya ingat itu more kepada dia berlakon lah. Tapi kalau orang dia ada buan Mekah. orang yang lahir di Mekah. Yes. Aha. Dia wajib different during Rasulullah. Tak, bukan. Maksud saya macam ni. Maksud saya nak bagi tahu bahawa tak adalah kena apa-apa azab pelik-pelik kalau orang kafir berada dalam kota Mekah. Tak ada. Nanti kata tu dia macam challenge macam tangan Sebab dia challenge tu because kita pun salah faham. Sebab kita salah faham. Kita beranggapan orang kafir masuk akan ditipu something. Ya, betul. Tak ada. Tak ada. Larangan tu adalah larangan berbentuk pemerintahan. Itu berkuasa sejak zaman Nabi dulu. Apabila Nabi telah mengharmoni. Tapi zaman Umar ada orang kafir masuk. Zaman Umar, hak bunuh Umar tu siapa? Abu Lu'lu'ah al-Majusi tu agamanya Majusi. Tapi dia tak jadi munafik lah. Sebab dia masuk Madinah memang sebagai seorang Majusi. Dia tak jadi Muslim pun. Masuk kapasiti seorang hamba. Tapi dengan tujuan untuk membunuh Umar. Ya. Okey. Habis kata kisah Sajjad tu, dia munafik. Tak. Dia Islam. Cuma boleh jatuh kufur tak? Boleh. Dia bukan munafik. Orang tanya dia Islam, dia Islam. Nama pun Muhammad Sajjad kan? Islam. Nama Islam. Boleh jatuh kufur? Boleh kalau dia menganggap perbuatan dia diizin syarak. Sebab dia menukar hukum. Orang yang jadi pondan ni taklah jadi kufur. Tak jadi kufur, tak jadi kafir lah. Apa sahaja jadi kafir, tukar agama. Tukar agama pula, tukar jantina, tak kafir. Tapi kalau dia menganggap perbuatan menukar jantina itu boleh dibenarkan syarak, kafir lah dia. Orang tak solat tak kafir. Tapi orang yang menganggap solat tidak wajib, kafir. Gitu. Tapi macam Sajjad ni dia tak ada isu munafik lah. Sebab munafik yang kita faham ni asal zaman Nabi dia kena menjadi seorang Muslim untuk menjalankan agenda dia. Pura-pura. Jadinya apa cabaran umat Islam Rasulullah di Madinah dulu terpaksa hidup di kota Madinah dalam keadaan ada orang yang kafir berlakon sebagai seorang Muslim. Sampai tahap macam tu. Kalau saya salah yang kata tadi orang lelaki kalau dia tak pergi masjid kalau dia dengar azan kan Zaman Nabi nak kenal orang munafik, itulah dia. Dekat ini sekarang dia kata kalau orang lelaki tu kalau dia dengar azan dia tak pergi masjid, solat jemaah di masjid, ada ulama yang juga sampai itulah antara boleh dijatuhkan dia dianggap munafik lah. Ada macam yang saya faham macam lah. Dia sifat, dia bukan munafik. Yes. Kalau definisi itu kita gunakan secara umum, maka kafir lah seluruh. Boleh saya sifatkan kafir lah majoriti. Berapa kerat je orang lelaki yang pergi semayang ni nak bandingkan yang pergi semayang jemaah. Tapi zaman Nabi memang lain, beza. Dia zaman Nabi ni, zaman sahabat ni, Aisyah tu hidup berapa tahun je lepas Nabi hidup. Aisyah boleh kata ini kalau inilah perbuatan muslimat sekarang, Nabi hidup, Nabi tak akan benarkan mereka datang masjid. Tak tahu apa yang diorang buat waktu tu. Ngumpat ke apa, tak tahulah. Kan? Tapi waktu tu saja sudah berbeza.
hanya berapa tahun saja dengan zaman Nabi. So zaman Nabi dulu, memang orang yang tak pergi semayang tu memang menjadi satu ukuran dia ni munafik. Sebab munafik kan tak kenal. Sebab tak kenal siapa di kalangan kita ni yang sebenarnya berpura-pura menjadi Muslim. Dan kriteria tidak pergi solat jemaah menjadi salah satu yes, tanda aras, parameter munafik. Nabi sampai uji orang munafik ni sebab ada yang sampai sanggup duduk masjid. Duduk saf pertama. Ada. Sampai Nabi uji, Nabi lewatkan isyak sehingga ke pertengahan malam. Kalau dia balik, dia munafik. Tak boleh nak face. Ya. Sekarang ni ramai tak pergi jemaah. Tak ada lah. Muslim lawa lah. Tu je lah. Tak adalah munafik. Cumanya bolehlah cakap. Kalau zaman Nabi, dia orang munafik awak ni. Taklah munafik. Yalah. Macam saya terfikir lah. So Ya. kalau dah macam ni, maksudnya bukanlah macam zaman Tak. Nabi cakap tu. Muslim tetap Muslim. Awak ni janganlah cakap saya munafik. Saya ni hanya tak sampai seru je. Tak jalan lain. Tapi dah dekat insya-Allah kan. Dah dekat. Tapi terbuka hati tu dah dekat dah tu insya-Allah kan. Kuat sikit azan ni saya pergi. Dia taklah munafik. Tapi kalau zaman Nabi bolehlah cakap awak ni kalau zaman Nabi dah kira munafik. Kalau zaman Nabi, ya, memang itu ukuran dia. Ukuran dia macam tu. Tak boleh sekarang kita tak boleh cerita seganas-ganas pun tak boleh cerita. Dah. Ya. Ada diorang ni nampak macam tu. Dia terpandai dah sekali kita cakap ujung-ujung balak dia cerita pasal kan. Sebab dia pergi keluar Zohor kat office ni. Ya, dalam itu kan. Agak dia lah kan. Dia dah tengok. Tapi kalau lelaki tak pergi jemaah maghrib, tapi dia berjemaah dengan sendiri dan anak-anak, sama Dia kira masjid. Masjid lain-lain. Istilah jemaah tu di masjid. Dan perempuan ni dia tak ada istilah solat jemaah pun. Kalau solat jemaah sama-sama dengan anak-anak apa semua tu nilai tambah saja. Mereka tak ada. Kalau mereka nak dapat fadilat macam kaum lelaki tu memang kena pergi. Sebab tu macam mana pun orang perempuan agamanya memang kurang daripada orang lelaki, betul. Argument tu memang ada, Nabi sebut benda tu, argument tu memang ada. Tapi Nabi sendiri sebut, tidakkah kau lihat bahawa mereka tidak berpuasa penuh dalam bulan Ramadan? Kan mereka tidak ada taklif berjamaah. Mereka tidak ada solat Jumaat. Begitu. Macam tu. Okey. Baik. Okey, harapnya jelaslah soal itu. So zaman sekarang ni, kalau saya boleh simpulkan, kalau tak tahulah kalau ada juga watak-watak Muslim yang sebenarnya dia kafir menjadi Muslim tu tak tahulah. Tapi so far seburuk-buruk macam MBS sekalipun yang meliberalkan Saudi tu, kita tetap kata dia seorang Muslim lah. Cuma perbuatan dia tu memang kalah munafik zaman Nabi lah. Kan? Dia convert terus Saudi tu jadi sebuah kan. Sekarang dia orang terus terang kan dia terbuka. Maksudnya dia tak sembunyikan dia. Sebab dia tak ada kepentingan untuk berlakon menjadi seorang Muslim. Tak ada. Kalau dia berlakon sebagai watak agama mungkin. Tapi tak munafik lah because dia memang still seorang Muslim. Tapi dia berlakon sebagai seorang watak agama dengan tujuan tertentu. Tapi dia still Muslim. Sebab apa sekarang tak ada kepentingan. Wallahu alam kalau sampai satu masa di mana Islam itu kembali menjadi satu kuasa yang paling agung, paling besar, mungkin pada masa itu ada kepentingan orang kafir untuk menjadi seorang Muslim. Macam itulah. Sebab dia munafik ni wujud di Madinah pun pasca perang Badar je baru wujud. Sebelum perang Badar, yang munafik-munafik di Madinah tu, tak terus terang dia orang tak ikut Nabi. Lawan Nabi.
tak Islam. Tapi bila dia tengok Nabi menang perang Badar, Nabi dah jadi semakin kuat apa semua, Quraisy pun Nabi dapat kalahkan, apatah lagi kami di Madinah, langsung mereka memeluk Islam. Organisasinya dipimpin oleh Abdullah bin Ubay tu, parti munafik Madinah tu. Dia lah kepalanya. Tak pernah perempuan tu masuk campaign iklan Islam tu lepas perang Badar. Lepas perang Badar. Betul. Yes. Pada sebelum perang Badar dia masih lawan Nabi. Dia masih lagi obses untuk menjadi pemerintah Madinah. Walaupun penduduk Madinah sudah sepakat menyerahkan jawatan itu kepada Rasulullah, dia masih obses lagi. Dan tengok tindakan-tindakan mereka selepas tu. Pergi bina masjid lain. Memang tak nafi di Madinah ada satu penempatan yang lebih, penempatan ni dipanggil apa? Crowded tu dipanggil apa? Density. Kepadatan. Density. Kepadatan dia lebih padat berbanding dengan dekat Masjid Nabi tu. Sebab dekat Masjid Nabi tu bukan tempat tinggal asal tau. Masjid Nabi tu tapak kebun tamar musnah. Kebun tamar tinggal. Jadi di kota Madinah ni memang ada satu tempat lain, kawasan lain yang dia punya kepadatan penduduk dia lebih tinggi. Dia orang pergi buat masjid kat situ. Kalau zaman sekarang betul lah. Bila penduduk tu padat, denai alam, sepadat ini dengan komuniti Muslim ni, memang layak dah dapat satu masjid. Tak boleh lah orang masjid boleh kecil lutung kata pembinaan masjid denai alam ni pembinaan munafik sebab nak alihkan orang daripada mengaji dekat masjid kita. Zaman tak sama. Zaman Nabi memang dia buat macam tu. Masjid Dirar yang Allah cerita dalam surah Taubah itu. Dia buat masjid dekat dengan kawasan yang padat penduduk agar orang pergi sana. So bila orang pergi sana, orang tak jumpa dengan Nabi ni Masjid Nabawi. Masjid Nabi. Sekarang ada. Tak ada dah, roboh. Masa tak siap lagi Allah dah perintah roboh. Dan semasa pembinaan masjid tu berapa ramai Muslim tolong. Ya. Sampai ada satu orang tu tak tahu dah dia jadi arkitek ke dia jadi project manager ke, tapi dia memang Muslim. Sampai orang duk tuduh dia rasa terasing sebab orang duk tuduh dia munafik selepas Allah turunkan ayat Masjid Dirar tu. Diperintah dirobohkan apa semua, itu masjid pembinaan orang munafik, dengan dia sekali dituduh sebagai munafik, walhal dia bukan seorang munafik. Nabi clarify dia bukan munafik. Tapi dia melihat orang membina masjid, maka dia membantu dalam pembinaan tersebut. Ya mana nak tahu kan? Macam tu. Okey. Ada soalan? Ya, hilang ngantuk. Nak juga cerita ni. Kalau masjid, lepas tu surau juga banyak keliling tu. Jadi macam berpecah-pecah sikit. Tak adalah, itu memudahkan. Tak ada isu. Tak ada isu. Cumanya tapi macam denai alam ni memang kena ada satu lah sebab besar kan. Dia besar. Surau memang banyak lah. Dia sebab denai alam ni besar. Dia bukan macam taman saya, Cahaya Alam. Cahaya Alam tu kecil je taman saya tu. Ada berapa pasal je. Kan? Nak ada masjid sebiji pun tak sesuai sebab surau dah ada satu. Kan? Tapi banyak surau ni bukanlah kata pecah-pecah, tak ada. Itu sekadar memudahkan sahaja. Memudahkan sahaja. Dekat Abang Melu apa dia kan? Masjid ke? Macam mana? Masjid surau-surau lagi. Sekarang ni ada berapa surau Jumaat di Denai Alam? Satu. Dua kan? Dua yang flat sana tu kan? Flat tu satu dengan Abra. Saya ingat kalau ada masjid tu tarik kot Jumaat-Jumaat tu. Jaga surau tu. Saya rasa mungkin lah sebab komuniti sini mungkin akan tapi orang yang akan solat ni sana pun akan datang tu belakang Elmina. Surau dia dah boleh buat solat Jumaat. Iyalah, tapi tak tahulah sebab kalau masjid ni siap. Maksudnya nanti Abra memang akan ditempati. Sebab dia kena macam longitude. Yes. Macam masjid tu dia ada bukit sebang. Lain. So dia ada kategori dia. Dia tu yang bikin density of masjid. Nanti dia akan tarik balik lah. Dia akan tengok lah impak dia. Kalau berlaku limpahan mungkin dia akan bagi balik. Macam tu lah. Sekarang ni akan duduk dengan air dekat depan dekat Y. Dekat asam pasal untuk buat surau.
Duduk another one, tempat Dekat- yang banglo tu, dekat- ada surau. Dekat mana? Dalam. Oh. So ada dua Dekat yang luar. kami mampu surau. Oh. Tapi dia ada pancat. Okay. Hmm. Macam nampaklah congesting of surau. Ah. Sebab kita ada huge apa ni masjid tengah naik. Ya. Hmm. So, macam saya cakap tu memudahkan bagi solat biasa tapi kat masjid tu kita nak jemaahkan ramai Ramai mungkin kan. Adalah begitulah dia kedudukan dia. Okey. Baik. So tadi mana ayat tadi? 19 tadi. Okey. Terus wala ta'rifannahum fi lahnil qaul, dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. Lahnil qaul tu apa? Pandai berbicara. Petah berbicara. Okey. Allah dah bagi tauhid dah. Kamu akan mengenal mereka itu orang-orang munafik daripada kepetahan mereka berkata-kata. Okey. Lahnil qaul ni Nabi pernah ancam orang yang pandai berkata-kata sehingga dapat melepaskan diri mereka sedang mereka berada pada pihak yang salah. Okey, maka mereka telah memotong sepotong potongan api neraka untuk mereka di hari akhirat. Okey. Baik. Dari maksud perkataan penyataan mereka diketahui dari golongan manakah ia, dan itulah yang dimaksudkan dengan lahnil qaul dalam ayat di atas. Di mana yang dikatakan oleh Amirul Mukminin Uthman ibn Affan, tidaklah seseorang merahsiakan sesuatu kecuali Allah akan menampakkan pada raut roman mukanya kekeliruan-kekeliruan lisan. Tak adalah orang yang menipu ni yang mana dia dapat menyembunyikan kegelisahan pada wajah dia, tak ada. Kalau orang yang dapat baca orang ni cakap betul ke tidak, tu memang ada mesin. Memang ada mesin pun. Yes, mesin yang bila dia cakap tahu frekuensi tu akan react. Dia ni cakap betul tu bohong. Polis pakai dalam cerita Money Heist tak tengok? Yang polis tu kan, polis apa tu? Polis dia tu orang Mesir tu. Cerita dekat Netflix. Yang polis kedua tu. Kan dua-dua polis perempuan tu kan lala jadi perempuan juga. Yang second polis perempuan tu. Najwa Nimri nama dia. Yang polis bersalin tu, beranak tu. Tu Mesir tu, orang Mesir. Yes. Kan dia soal siasat. Profesor tu kan pakai, tapi bukan dia yang siasat pakai alat tu, yang police first. Police first yang bercinta dengan prof tu. Kan dia siasat pakai alat tu. Alat tu dia akan react frekuensi. Dia cakap betul ke tidak? Apa dia? Polygraph. Dia yes, dia berikan. Itu. Dan memang Quran membagi tahu kalau reaksi wajah tu memang berbeza antara orang yang cakap benar dan tidak. Memang frekuensi orang yang cakap benar dan bohong ni memang beza. Macam tu. Okey. Polis kat Malaysia ada ke pakai benda tu? Pakai tak? Pakai. Banyak lah pakai. Ketepatan tu 99% lah boleh. Yes. Senang je. Boleh tu dah kat mahkamah ada tepat. Wallahualam, di mahkamah saya tak tahu. Kena tanyalah lawyer yang praktik macam mana kan. Tapi tak, benda-benda ni bila saya tahu kan, dia membawa satu keyakinan kita pada hari akhirat tau. Kalau kat dunia orang boleh cerita macam tu, kalau kat akhirat tu lagilah. Makna teknologi akhirat yang Allah sendiri cipta tu memang tak boleh nak cakap apa lah. Dan teknologi akhirat dunia ni belum lagi ada teknologi yang tangan boleh bercakap menzahirkan sesuatu, belum. Kalau lah manusia boleh bina, polis pakai letak satu alat, letak je tangan tu akan cakap semua. Daya. Okay. Maybe tak pelik, betul. Dia sebab asal manusia ni duduk di syurga, Adam. Dan roh-roh kita duduk di syurga kan. Maka apa yang manusia cuba buat kemajuan ni, dia akan membawa kepada teknologi syurga juga. Cuma mungkin kita tak akan sampai kan. Syurga ni teknologi dia macam mana? Walahum fi mashtahat anfusuhum. Apa yang kamu nak, kamu dapat.
Apa yang kamu nak dia datang. Tak ada request apa-apa secara lisan di syurga ni. Kalau di syurga ni apa yang kita inginkan melalui lintasan hati kita, benda tu akan datang. Macam mana how benda ni boleh terjadi? Tapi kalau kita perasan teknologi kita daripada dulu sampai sekarang pun sifat dia ada improvement daripada segi menyatakan kehendak. Dulu semua kena buat dengan fizikal. Now boleh bercakap. Kereta high proton kan. Buka pintu. Entah, saya pun tak pernah sebut kan. Tapi betul lah Ustaz. Kalau Ustaz kata macam kalau dalam syurga apa kita hendak benda tu sampai. Tapi hari ni pun ada Ustaz. Dia kita ada. Betul. Macam mana tu? Kadang-kadang kita fikir nak makan apa-apa. Ada. Sampai. Tak sungguh. Ya. Tapi saya di syurga ni saya lebih kepada memahaminya teknologi syurga tu sendiri sebenarnya. Ya, sebab macam Allah kata syurga kita nak dapat buah memang kita kena tanam. Dia tak adalah tiba-tiba jadi sendiri, tak ada. Jadi macam tu macam mana Ustaz, adakah yang tu dia apa kata Allah yang ya yang, betul. Sebab Allah mendengar. Ya, Allah mendengar apa yang kita inginkan. Ya, Allah datangkan. Dia datangkan melalui orang sebab. lain. Sebab itu. Syurga nak dapat buah kena tanam, tapi tanaman syurga tu kan dia beza dia punya penghasilan dia. Dalam satu hari maka terus hasil. Yes. Nak makan musang king tu tanam pagi. Malam boleh makan. Ya. Dia punya kedahsyatan tanah di syurga itu. Biasa. Tengok kan di China kan, musang king nak makan tanam di sini jadi. Dan kita hidup dengan petugas-petugas yang Allah jadikan daripada bidadari dan wildan ini. Sebab dia macam ni, siapa yang serve kita semua dalam syurga? Makan, minum. Kita hari-hari makan steak kan, Allah sebut kan, Nabi sebut dalam hadis, steak lah bahasa kitanya. Nabi tak sebut steak, Nabi sebut Allahu Akbar, lupa kalimah dia tu. Daging, lembu. Makanan utama ahli syurga adalah protein, lembu. Min atrafiha, bahagian atraf tu bahagian yang lembut. Bahagian batang pinang. Maknanya tak boleh makan di Indonesia macam dia makan kan. Memang itu makanan dia. Daging. Everyday makan tu. Siapa serve? Bukan manusia. Satu type makhluk lain yang Allah jadikan untuk serve kita dalam syurga. Ramai. Bidadari itu cerita bidadari, dia bukan manusia. Nak cemburu apa? Tak payah cemburu. Dia bukan orang. Dari syurga. Dia sampai dia macam bidadari. Dia macam bidadari. Detiklah sebab Allah yang cipta tu, Allah jadikan dia Tak maksud saya kita manusia biasa. Kita akan cakap macam bidadari. Kita cakap kawan kita lama yang inilah bidadari syurga. So ada tak maksudnya boleh tak ada efek akidah. Tak. Itu nak mengembirakan. Tak ada efek akidah. Tapi bidadari ini dia bukan manusia. Dia memang satu makhluk. Memang itulah dia yang Allah ciptakan. Dan Allahu a'lam. Susah nak kata. Tapi dia boleh bersifat manusia tapi dia bukan manusia. Sebab itu hidup kita sekarang manusia, pembinaan teknologi, pergi ke mana? Tengok sekarang. Silap kan ustaz pun tak boleh jadi ustaz dah. AI. Pakai robot hidup ustaz. Klik je nak ustaz mana. Dia datang. Datang pukul 3 rumah Puan Nani datang, ustaz artificial. Muka pun puan-puan boleh adjust. Boring muka Ustaz Azrael, bagi Ustaz lain pula muka. Rasa macam pelik kelakar kan, tapi realitinya tengok. Saya ingat kalau tak tahulah apa jadi akan datang. Tapi kalau lah teknologi AI yang macam tu patung tu jadi, saya ingat for the next time kedai takkan ada waitress ni semua. Sekarang pun dah ada robot yang menyanyi berjalan bawa menu tu.
Akan datang jadi robot betul, tukang masak pun dia juga. Tokek pun tak duduk, monitor daripada rumah. Ah, so benda tu sebenarnya kalau kita gambarkan, sebenarnya kehidupan dalam syurga tu sesempurna yang demikian, malah lebih lagi. So they all can serve anything for us. Yang tak, apa yang kita nak ada. Okay. Sebab tu kenapa kita pergi ke arah itu. Sebab fitrahnya memang ya. Manusia. So, masuk yang lain lah. Yang kan, Sama juga. dan yang dia kata, oh, dan itu Ada pendapat itu. Ada pendapat itu, dan tapi sebenarnya Wildan ni lebih kepada macam bidadari tapi bertype lelaki lah. Itu dia. Dia orang ni berjantina. Robot tu kan ada jantina kalau dia buat. Ada tak orang buat robot tak ada jantina? Setakat ni orang buat robot berjantina. Nampak dia ni lelaki, dia ni perempuan. Walhal esok boleh ubah balik. Kan? Macam tu. Ya. Baik. Firman Allah, walanabluwannakum, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kalian. Artinya kami akan menguji kalian dengan perintah dan larangan, hatta na'lamal mujahidina minkum, agar kami mengetahui siapakah orang yang berjihad di kalangan kamu, yang bermujahadah maksudnya menentang hawa nafsu sendiri, wassabirin, dan yang sabar, wa nabluwa akhbarakum, dan agar kami menyatakan khabar hal ehwal kalian nanti. Okey. Baik. Jadi apa sebab Allah jadikan kita, lepas tu Allah uji, lepas tu Allah nak, sebab majoriti manusia yang Allah jadikan ni memang nak kekal dalam azab. Betul? Tak nafi pun. Majoriti manusia yang Allah kekalkan ini akan berakhir hidup mereka itu dengan azab selama-lamanya. Hanya segelintir kecil daripada kalangan umat manusia yang majoritinya daripada umat Muhammad yang akan kekal dalam nikmat selama-lama juga. Syurga macam tu. Jadi tak tahulah apa sebabnya. Hak Allah lah. Allah yang mencipta. Kenapa Allah tak cipta kesemuanya mendapat nikmat, kesudahannya, kan? Nak kata Allah tak mampu beri semua, tak mungkin. Tapi ada sebab yang hanya Allah sahaja yang mengetahui, sebagai Khalik, sebagai pencipta. Yang pentingnya kita bersyukurlah kita dijadikan seorang Muslim, seorang mukmin. Jauh di sudut hati kita saya tahu ada keyakinan yang kita semua, kita ni akan ke syurga. Cuma tak sebutlah. Tapi mestilah ada keyakinan tu, takkan tak ada. Muslim memang akan masuk syurga. Yes, betul. Dan dalam kehidupan kita ni mesti kita kena ada keyakinan yang kita betul. Bukan confirm, bukan kata-kata saya confirm masuk syurga, bukan. Tapi kena ada keyakinan itu. Takkan setiap hari hidup fikir bahawa aku ni neraka dah. Esok bangun lagi aku ni neraka dah. Takkan tak jadi hidup lah begitu. Kan? Tapi ada tak manusia tak fikir tentang itu? Ada. Siapa dia? Orang-orang kafir. Kan dia fikir. Sebab dia tak ada keimanan tentang soal itu. Kita dalam setiap tindak tanduk kita pun kita berfikir benda ni macam mana kan? Baik, buruk, Allah terima, tidak gitu. Beruntunglah kalau kita dalam setiap kehidupan gerak kita ni, maka kita ingat balik hal itu baik buruknya. Maka yalah, mana Allah letak kita pada tempat kebaikan lah. Sebab tu kita boleh ingat. Kalau tidak, berlaku sebaliknya. Okay? Baik. Okay. Ada soalan? Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi wa syaqqur rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda lan yadurrullaha syai'an wa sayuhbitu a'malahum. Baik. Ayat ni dalam bab gugurnya amalan orang-orang kafir serta perintah untuk menghadang mereka dalam peperangan. Baik. Mana Allah Ta'ala berfirman, ya, sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasulnya setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan menghapuskan pahala amalan-amalan mereka. Okey, timbul soalan, orang kafir ada pahala ke? Memang ada. Apa makna pahala? Pahala ni catatan kebaikan. Itu makna pahala.
Kita orang Melayu panggil pahala lah. Al-Quran panggil sawab. Sawab ni maknanya catatan kebaikan. So once kita buat satu kebaikan, kita datang kelas tafsir, ada catatan tak? Ada. Sesempurna mana bergantung pada hati. Kan malas nak pergi ni, jaga hati dia je. Kurang, potong. Kan? Sebenarnya tak nak pergi tapi sebab ada makan. Kurang. Kan? Takut ketua kelas jerkah nanti kan, tak nak kawan. Dia pergi Moses tak ajak saya. Gitu. Okay. Tapi tak apa niat-niat tu. Saya pun kadang datang semangat ni sebab makan. Tapi taklah. Saya datang ni sebab saya dah jadi bingung cakap sorang-sorang. Dekat Google Meet. Sebab tu saya nak ngajar ni biarlah kita bertemu berjumpa. Kan wabak pun dah tak ada. Tak ada lah kot. Dah tak ada orang pakai mask, tak ada lah kot. Kan? Jadi datanglah kita jumpa ni kan. Tak apalah, memang kita ni tak boleh dinafikan. Setiap benda yang kita buat mesti ada niat lain yang tersembunyi. Atau orang yang pergi sembahyang jemaah pun kadang-kadang ada niat tersembunyi, bukan tak ada. Tetapi kita tujuan utamanya kita tetap tahulah untuk kita mentadabbur. Begitu. Tak apalah, niat-niat lain tu semoga dia tidak mengurangi lah. Kan? Baik. Ustaz cakap nanti dia dizahirkan juga. Dan kalau betul ada orang yang dia hadir tanpa langsung keredaan untuk ilmu, mungkin kan itu tak ada lah kot di kalangan kita ni. Yang hadir memang terpaksa, tak ada langsung keredaan terhadap ilmu tu tak ada, tapi nak terpaksa tak kot macam tu kan. Saya rasa tak lah. Gitu. Okey. Baik. Jadi orang kafir pun bila dia buat baik, dia adalah catatan kebaikan tu ada lah. Bukan tak ada. Dan mungkin ada orang kafir yang catatan kebaikan itu dari segi kebajikan dia banyak lagi daripada orang Muslim kan. Ada YB Muslim tidur, ada YB kafir sungguh masuk longkang. Tapi di hari akhirat kebaikan dia terhapus. Dapat dia lihat tapi terhapus sebab tak ada bekas iman itu tadi. Bekas keimanan itu tidak ada. Kalau dia masuk Islam, kalau dia masuk Islam, carry forward. Yes, apa yang dia, kebaikan yang dia buat dan keburukan yang dia buat bergantung dia berhenti atau tidak. Kalau lepas dia Muslim pun dia minum arak, dosa dihitung sama lah. Tapi kalau lepas dia Muslim dia berhenti, habis. Macam tu. Okay. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan janganlah kamu merosakkan pahala amalan-amalanmu. Apa benda yang merosakkan pahala amalan? Pertama, kufur. Itu pertama yang merosakkan pahala amalan adalah kufur. Kedua, kufur syirik lah. Ada dalam kitab Tak ada. Kufur syirik lagi? Ya? Riya. Apa makna riya? Melakukan sesuatu. Riya tu maksudnya ro'a, tengok untuk diperlihatkan kepada orang lain. Yang ketiga? Riya, sombong sama. Ujuk. Sama lah tu. Itu semua kategori yang sama. Bila dia buat, dia rasa dia bangga kan. Yang ketiga adalah mengungkit. Mengungkit kebaikan. Kita hanya boleh ungkit kebaikan yang kita buat segi ibadah kepada Allah. Ya Allah, makbulkanlah doa ini. Ya Allah, sesungguhnya aku tak pernah tinggal solat. Dah 20 tahun. Boleh sebut? Boleh. Sesungguhnya setiap amalan yang kau perintahkan, aku usaha untuk melakukannya yang terbaik. Walaupun aku tahu aku banyak kekurangan. Ungkit dengan Allah, no problem. Tak ada masalah. Allah hanya tak benarkan ungkit kebaikan sesama manusia. Ustaz ingat saya pernah beli Zeus untuk Ustaz? Contoh. Okey lah. Tak boleh. Dia tak boleh duduk. Seboleh-bolehnya, hatta sehingga nak mendidik pun jangan mengungkit. Itulah dia. Kan? Soalnya kan. Ibu dah beli ni.
Nak bagi kan. Tapi kadang-kadang tu memanglah kan untuk mendidik tu, tapi saya tak nafikan dalam mendidik ni para ulama mengharuskan. Tapi dengan kadarnya sahajalah. Macam tu. Awak ni saya dah ajak jalan pun balik muka masam lagi. Suami ungkit tak tu? Suami ungkit tak tu? Saya dah bawa jalan dah begitu gini-gini balik masam juga. Kan? Dia selalu cakap ni, dah bawa jalan pun tak nak masak lagi. Dia bawa jalan tu balik kena Muka masam je kan. Dia senang je nak bagi isteri-isteri ni muka tak masam. Ajak selfie. Ni muka dia ni. Selfie tu senyum lah. Senyum lah. So, selfie senyum. Adik kita yang isteri yang masak. Atau suami kena pergi kelas motivasi. Abang kalau lepas jalan. Oh. Balik tak masak. Ya. Saya antara suami yang tak demand masak lah. Tak tahulah sejak kahwin dah 10 tahun ni. Boleh tanyalah. Dengan nak bawa isteri hari ni, dia pula ada program kan. Suami zaman moden sekarang dia tak sibuk sangat. Yalah mungkin lah kot situasi zaman kan. Situasi zaman sebab yalah kedai pun dekat apa semua. Very concerned about masak tak masak ni kan. Sebab itulah orang Melayu tu saya ingat ada sayur bening. Sebab nak bagi ada sayur juga kan. Kira masak air pun jadilah. Janji sayur. Ya. Okey. Cukup lah tu. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. Janganlah kamu lemah dan minta damai padahal kamulah yang di atas dan Allah pun berserta kamu dan dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amalan-amalanmu. Okey. Jadi ayat-ayat dalam surah Muhammad ini dia banyak dalam isu-isu peperangan. So dalam ketika berlakunya peperangan memang Allah laranglah kaum muslimin untuk minta damai setelah peperangan berlaku. Tetapi tawarlah sebelum ianya berlaku. Macam tu. Memang tentera Islam dalam zaman dahulu sebelum perang berlaku memang mereka menawarkan perdamaian. Mereka menawarkan perdamaian dalam peperangan sebelum bermulanya peperangan. Tetapi setelah bermulanya peperangan tidak ada tawaran perdamaian lagi. Macam tu. Kerana apa Allah larang? Kerana apa? Wa antum a'laun, kerana kamu berada di atas. Janganlah kamu minta ihsan ataupun perdamaian. Sedangkan kita kena faham ayat ini dalam peperangan jangan disamakan dengan situasi luar peperangan, kerana dalam perjanjian Hudaibiyah Nabi seakan lebih cenderung kepada perdamaian bersama dengan musyrikin walaupun pada saat itu ada kelompok yang mana mereka inginkan peperangan tapi seakan Nabi tidak mahu ianya tercetus. Okey. Wallahu a'lam. Baik, insya-Allah kita berhenti dulu pada ayat yang ke-35. Insya-Allah sebarang soalan-soalan yang lanjut selainnya insya-Allah akan kita maklumkan, akan kita kongsikan insya-Allah sebaik tamat kelas insya-Allah. Wallahu a'lam. Jadi sekarang itu dulu, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan pengampunan kepada kita semua insya-Allah. Ya, qulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz.